Assalamualaikum. Salam. Saya Azlan. Kali ni saya nak interview Abang J Silver, di mana dia baru-baru ni telah kematian laptop dia, dan selepas tak sampai 2-3 hari je dia terus beli laptop baru. So kita nak tengok review dia tentang laptop baru versus mungkin sedikit versus laptop lama dia lah. Jom kita start sesi interview ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar? Hai. Okay, hari ni saya nak buat review sikit tentang laptop Huawei MacBook D15. Okay. Kenapa saya beli laptop Huawei MacBook D15 ni? Pasal laptop lama saya dah kong, dah rosak kan. So biasa pengalaman saya, kita dah biasa pakai Intel i5 apa semua kan. Jadi dah terlalu lama pakai Intel i5. Jadi first saya pernah pakai memula laptop Celeron, prosesor Celeron. Lepas tu saya dah pernah pakai prosesor AMD. Okay, saya dah pernah pakai prosesor Intel i5, i3 kan. So hari ni saya dah pakai laptop ni. Okay, lebih kurang dalam 7 hari dah lah, seminggu dah. So hari ni kita buat review sikit tentang kenapa saya suka dengan laptop ni di mata pandangan pengguna, saya sebagai pengguna. Okay, first thing first, Huawei sekarang dia dah tak ada lagi logo macam bunga tulip tu sama kan. Dia sekarang dia dah buat tulisan macam ni je. Okay, alright. And then second thing is color dia. Okay, dia color silver. Okay, dia color silver. And then ni material belakang ni dia plastik. And then material dekat sini, dekat bawah ni dia besi lah. Lepas tu dia pun tak berat, lebih kurang dalam 1.6 kilo je, 1.6 kg je. Alright. And then dia ada, kalau nampak kat sini, okay, dia ada bahagian sini charger dia. Okay, C-type. Nampak dia pakai charger C-type. Okay, ini charger dia macam ni, macam handphone. Okay, macam charger handphone C-type. Okay, macam charger handphone C-type, kepala C-type. Lepas tu dekat bawah dia pun C-type juga. Jadi senang lah untuk saya nak travel kan. Biasanya kalau kita bawa laptop kan, kalau kita bawa dengan kabel sekali apa semua kan, semua wire dia besar-besar kan. Ni tak ada, dia memang macam handphone. So senang nak travel. And then dia ada port, dia ada port 1. Lepas tu dekat sini ada 2. So ada 3. Lepas tu dia ada untuk apa ni, phone, bukan phone, untuk earphone jack. Earphone jack. And then dia ada port untuk HDMI. Alright. So lagi satu yang saya memula saya nak beli laptop ni, salesperson dekat kedai tu dia kata, abang ambil lah laptop ni pasal dia guna prosesor AMD Ryzen kan. AMD Ryzen kan sekarang, AMD Ryzen tengah top sekarang kan, antara prosesor yang laju juga. Tapi saya kita dah biasa guna i7. Jadi pengalaman pernah pakai AMD dulu kan, bila siapa yang biasa pakai AMD lah, kita pakai, lepas tu nanti kan dia cepat panas apa semua kan. Jadi saya rasa saya macam takut jugalah kan. Tapi beranikan diri lah, sebab dia kata benda dah, AMD dah banyak a lot of improvement. So kita try je lah kan. So selepas saya dah pakai selama 7 hari ni, alhamdulillah dia tak panas. Okay, AMD Ryzen ni. So laptop ni pun dia datang dengan AMD, yang saya ambil spek ialah AMD Ryzen 5. Nampak tak? Ni prosesor AMD Ryzen 5. Okay. Alright. So dia macam Intel i5 lah. Dia punya apa ni? Dia punya spek dia.
So dia ada AMD Ryzen 3, dia ada AMD Ryzen 5, dia ada AMD Ryzen 7. So dia macam i3, i5, i7. So saya punya kalau macam Intel tu macam i5 lah. Okey, lagi satu dia didatangkan dengan RAM 8GB. Okey. Lepas tu SSD 256 plus 1TB hard disk. Okey, 1TB hard disk. Lepas tu dia punya besar dia pun yang ini lebih kurang dalam 15 inci. Okey lah untuk saya nak buat kerja. Okey. Actually saya gunakan laptop sini untuk kegunaan kerja-kerja saya, macam nak buat insurans kereta, insurans takaful kenderaan. Lepas tu kita buat edit gambar, edit video kan untuk kerja-kerja saya. Lepas tu kerja-kerja tentang admin, office, everything apa semua kan. So kita perlukan satu laptop yang saya rasa benda yang nak cepat lah. Okey, sekejap lagi kan saya akan tunjuk. Kita on je, kita start je, tengok macam mana dia punya startup dia tu, laju ke lambat ke. Okay, so kita tunggu sekejap lagi. Okay, so Huawei MateBook D50 ni, D15 ni, yang saya suka masa mula-mula beli dulu, saya cari juga kat mana speaker dia. Rupanya speaker dia dekat bawah ni. Speaker terletak dekat bawah ni. Okay, and then dia punya screen dia. Okay, screen dia macam phone, full screen kat sini. Nampak dia punya bingkai, dia tak ada bingkai tepi apa semua, full screen kat bahagian sini kan. So actually, so dia punya design dia ni lebih kurang, dia buat macam lebih kurang macam MacBook lebih kurang lah. Cuma dia tukar nama MateBook, MATE, MateBook. Okay, so screen dia full screen. Okay, tapi tak ada nampak macam kamera kan. Biasanya kat laptop kan ada kamera kat tengah ni kan. Kat mana kamera dia ni? Kat sini. Okey, kamera dia dekat keyboard. Alright. Ada pro and cons lah tentang kamera dia kan, yang dekat keyboard ni kan. Okey, ada pro and con. Yang mana saya suka, yang saya sukalah. Okey. Dia tak mengganggu bahagian skrin ni. Okey. Yang kedua, untuk daripada segi safety, kita boleh tutup kamera kita. Jadi kalau orang nak skodeng kita ke apa tengah-tengah buat kerja kan, so kita dah boleh tutup, kita boleh buka. Sekarang kita buat kerja, attend meeting, Zoom meeting apa semua kan. Dekat situ je. Kamera ni dia suluh lubang hidung kita. Okey. Tengah-tengah Zoom meeting kan, dia suluh daripada bawah tu kan. Tapi tak ada, bagi saya tak ada masalah lah benda tu kan. Okey je. Tapi kalau bagi orang lain, saya tak tahulah kan. So dia akan suluh di lubang hidung. Okey, satu lagi kita nampak dekat sini, Huawei Share. Alright. Huawei Share. Okey. So, siapa yang pakai handphone Huawei, okey, dia boleh guna je setting, letak je kat sini. Letak kat sini, so dia akan keluar screen dekat sini. And then dia boleh transfer je file pakai sharing dekat sini. Alright. Tapi mana yang pakai handphone bukan Huawei macam saya, macam biasalah, pakai kabel lah, cocok tepi kan. Okay. And then dia punya button start dia dekat sini. And then dia ada untuk safety, dia ada fingerprint dia tu dekat sini. Okay. Kita boleh buat fingerprint kita dekat sini untuk safety, setting fingerprint kita. Okey, berapa setting fingerprint yang dia boleh accept? Okey. Dia boleh accept 10 jari ni. So nak pakai semua 10 jari apa semua pun boleh. Alright. And then daripada segi keyboard, saya suka keyboard dia. Keyboard dia lembut. Kalau kita tekan ni kan, ada dengar bunyi tak? Lembut keyboard dia. Sedap lah kalau kita nak buat kerja kan. Sedap. And then dia punya bahagian mousepad dia kat sini pun besar. Alright. Cuma kadang-kadang bagi saya seorang pengguna kan, kadang tersentuh sikit tu biasalah tu kan. Okay, itu kita dah review tentang dia punya kulit, spek dia apa semua. Okay, jom kita tengok
melaju ke tidak. Okey, kita start on dulu Right. Ready? Saya start on. Right, dah on dah. Okey, so dah boleh guna. Okey, nampak. So ambil masa lebih kurang dalam 5 saat untuk on. Okey, 5 saat untuk on. Alright. So kita tengok pula kalau kita nak off. Okey, tadi kita on, tengok. Okey, so masing-masing boleh letak boleh letak tanggapan laju ke ataupun tidak, tu masing-masing punya tanggapan. Tapi bagi saya okeylah, laju jugalah. Alright, so kita off pula. Okey, kita try off. Off button. Okay, off. Okay, ini shutdown. Tak, shutdown. Sekejap aja. Alright. Okay, so inilah saja review daripada saya tentang review sebagai seorang pengguna tau. Saya bukannya mahir sangat, bukannya profesional sangat pasal komputer ni apa semua. So bagi saya, okey, alhamdulillah saya puas hati dengan Huawei MateBook D15 prosesor AMD Ryzen 5. Okey, so AMD untuk sekarang ni thumbs up to you. Okey, tak panas dan juga cepat, dan saya dimaklumkan dalam chipset AMD Ryzen tu sendiri dah ada grafik dalam chipset tu sendiri. So dia boleh lupa saya nak bagi tahu, dia didatangkan dengan 8 RAM, boleh upgrade. Okey, dia boleh upgrade. And then ASD RAM ASD tu 256 tu pun kita boleh upgrade. Kalau kita nak upgrade lah. So good luck kepada siapa yang nak beli. Mana sebab saya buat review ni, ada kawan-kawan lain yang bertanya yang mana yang buat kerja macam saya apa semua. Saya belum lagi test untuk gaming, tapi saya dengar untuk gaming pun not bad. Tapi untuk yang high end gaming mungkin perlukan spek yang lebih tinggi lah. Tapi untuk gaming yang biasa kan, yang macam game-game macam PUBG ke, okay, macam COD ke, okay, macam benda-benda yang biasa tu, okay, so far boleh main. Okay, so itu saja daripada saya. InsyaAllah mungkin kalau kita ada review yang lain lagi, saya akan share lagi. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, maka dengan itu berakhirlah review Abang J tentang laptop dia yang canggih tu. Cuma saya rasa saya tak berhati dengan Abang J. Jadi saya nak tanya lagi dia beberapa soalan dan dia kena jawab. Okey, saya nak tanya Abang J, nama penuh Abang J, tempat tinggal Abang J, pekerjaan Abang J, hobi Abang J, berapa orang isteri, berapa orang anak. Kan. Jadi kita nak berkenalan dengan Abang J. So saya harap Abang J dapat mohon, orang kata apa, saya nak mohon pencerahan. Okey, silakan Abang J. Okey, terima kasih. Alright, nama penuh saya Jeriman Zakaria. Okey, the one and only Jeriman lah kot. Saya rasa nama saya dalam dunia kot. Okey, and then saya sebagai Takafu Consultant di Afasal Group. Okey, saya dah dalam bidang ni lebih kurang dalam rasanya dah 10 tahun lebih rasanya kan. Okey, apa yang nature of work yang biasa saya buat ialah biasalah berkaitan dengan financial consultant, berkaitan dengan urusan insurans ataupun insurans takaful kenderaan, berkaitan dengan general, berkaitan dengan life. Okey, and then berkaitan dengan pengurusan harta pusaka. Okey, itu adalah kerja-kerja saya lah. Sebab tu saya perlukan saya perlukan laptop untuk saya nak buat kerja dan menyimpan data-data klien saya, menyimpan data-data kerja saya. Okey,
Saya pentingkan benda tu. Dan satu lagi, dia bagi 1 terabyte yang besar. Okay. So senang kan. And then lupa saya nak cakap tadi lah, kalau dekat retail price untuk spek inilah, untuk spek ni harga je 2499. Tapi bergantung kepada kalau macam anda nak pergi beli, bergantung kepada tempat masing-masing lah, sama ada tempat masing-masing ada bagi diskaun ataupun tidak. And then macam saya ni, dia ada bagi 1 free Bluetooth mouse. Cantik. Saya tak bawa Bluetooth mouse tu, tapi memang cantik lah Bluetooth mouse tu kan. Yang lain-lain tu bergantung kepada kedai masing-masing lah, apa yang dia nak offer gula-gula kepada anda, right? Okay, so apa lagi lah nak tahu? Berapa anak, berapa isteri, hobi memasak ke, baca buku ke. Okay, ini biografi ni kan, kena buat. Okay, pengalaman yang tak dapat dilupakan, contohnya. Okay, pengalaman yang tak dapat saya lupakan ialah apabila saya buat satu claim untuk klien saya lah, yang mana claim tersebut sebab klien saya ni dia dah lama tak bayar. Bukan klien saya lah, klien orang lain. Dia dah lama tak bayar, dia dah lama tak bercarat, tapi anak dia meninggal dunia akibat kemalangan kan. Polisi tu atas nama anak dia. Kemudian saya jumpa dia cerita tentang masalah dia. Lepas tu saya buat check up balik tentang polisi dia. Rupa-rupanya polisi dia masih lagi hidup. Okay, walaupun dia lebih kurang dalam 2 tahun ke setahun lebih macam tu lah, dia tak bayar, tapi polisi dia masih lagi hidup. Kemudian saya cuba buatkan claim untuk dia, dan alhamdulillah claim tersebut berjaya. Okay, jadi secara langsungnya walaupun claim tersebut dapat meringankan beban keluarga tersebut lah. Okay, itu adalah pengalaman saya yang paling saya suka, yang paling saya manis, yang saya tak boleh lupakan lah. Okay. Yang pengalaman yang lain, pengalaman baik tak payah cerita lah kot, benda baik kan. Okay, anak ada 3 orang, isteri ada 1. Hobi saya yang terbaru hobi saya yang terbaru, saya ni lah, saya suka pasal gadget lah kan, buat video ke, edit gambar ke, itu hobi terbaru. Kalau tak, hobi yang lama, saya suka main paintball. Itu hobi lama saya. Tapi memandangkan dalam waktu sekarang ni banyak kekangan masa, lepas tu ada yalah, kekangan masa lah. Jadi hobi tu dah terkubur lah kot. Okay, tu je lah. Ada lagi. Okay, dengar cerita masa muda, Abang J dulu kerap membuli. Jadi kalau Abang J dapat jumpa balik kawan-kawan yang Abang J buli tu, Abang J nak cakap apa kat dia orang? Ucapan lah, macam ucapan untuk yalah, sempena raya kan. Mana ada membuli, pandai je. Oh, tak ada. Tapi kalau ada. Contohnya nak apa Abang J nak ucapkan kepada mangsa-mangsa buli Abang J tu? Yalah, kadang-kadang Abang J cubit telinga je, dia orang dah cakap buli lah Abang J ni. Contohnya dia bukan buli sebenarnya, dia gurauan mesra, kawan-kawan kan, gurauan manja kan. Okeylah, saya bagi peluang Abang J ucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kat dia orang ni. Okey. So kesempatan ni saya nak mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin di atas apa kelakuan, tingkah laku saya ataupun makan minum saya, kes minta halal apa semua. Yalah, kita ni manusia biasa, kadang-kadang kita bergaul, kita tak perasan apa-apa ayat-ayat yang kita luahkan mungkin boleh mengecikkan hati kawan-kawan kan. Jadi saya mengambil kesempatan, saya minta maaf banyak-banyak kepada sahabat-sahabat semua, kepada sanak saudara semualah. Okey, masih lagi ada berbaki Syawal yang ada ni. Okey, dan juga saya juga memaafkan anda semua. Itu saja daripada saya. Okey, maka dengan itu kita stop setakat ni sebabnya dah lama sangat video ni, nanti tak best pula kan kalau dah lama. Alright, see you. Peace. So di luar sana, kalau nak buat takaful kenderaan ataupun insurans kenderaan, so bolehlah call saya. Okay, insyaAllah saya akan buatkan
Jadi kita memang pakar dalam buat insurans kenderaan ni lah, insyaAllah. Kalau ada yang nak buat insurans kebakaran, whatsoever, dan yang general insurance, insyaAllah kita pun boleh buat juga. Begitu juga dengan life dan juga medical card. So bagi di luar sana, kalau nak mencuba laptop Huawei Mate D15 ni, boleh mencuba. So thumbs up to Huawei. Thank you. Assalamualaikum.